saya rasa satu perkara yang unik lah, sebab biasa Ramadan pula tu kan, pada waktu pagi pula tu sampai pada waktu tengah hari. Jadi sebenarnya benda ini bagi saya adalah satu budaya yang baik yang sepatutnya kita perbanyakkan lagi pada masa yang akan datang lah. Sebab sepatutnya bulan Ramadan adalah sebagai suatu bulan jihad. Jadi tak sepatutnya kita rasa kita jihad dengan ibadah, tetapi akhirnya kita mengabaikan aspek lain pada diri kita. Maksudnya sama ada menambahkan pada jihad fizikal, jihad akal, jihad dan bentuk-bentuk jihad yang lainnya. Kalaulah di Palestin sana pada waktu ini mereka sedang berjuang dan berjihad, jadi sebagai sebuah ribat mempertahankan tanah suci umat Islam, maka sepatutnya kita di Malaysia pada ketika ini kita tidak boleh dan tidak sepatutnya melalui Ramadan seperti sebelum-sebelum ini. Sepatutnya Ramadan yang kita lalui, kalaulah mereka melalui satu Ramadan yang luar biasa, dan yang sebahagian mereka menyatakan sebenarnya datang Ramadan kepada diorang ni bukan baru 10 hari. Kalau kita hari ini barulah hari yang ke-12 Ramadan, dia orang sudah melalui Ramadan berbulan-bulan. Sudah hilang tempat tinggal, sudah tidak cukup makanan, sudah hidup dalam kesusahan selama berbulan-bulan. Jadi hadirnya Ramadan, bahkan ada yang menyatakan dia telah hadapi benda tersebut selama 5 bulan. Sekarang nak masuk bulan ke-6 peperangan yang berlaku di sana. Jadi sebenarnya keadaan tersebut sepatutnya kita mengambil suatu ibrah, dan sepatutnya kalaulah maksud puasa dan juga maksud Ramadan itu adalah kita ingin merasai kesusahan yang dihadapi oleh saudara kita bersama, maka sepatutnya lah kita jauh-jauh lagi lah perlu merasai kesusahan yang sedang dilalui oleh umat Palestin di sana. Dan yang keberadaan mereka, perjuangan mereka di sana itu adalah sebenarnya mewakili kedaifan ataupun ketidakmampuan kita untuk mempertahankan tanah suci tersebut. Sebab sebenarnya pada hakikatnya tanggungjawab mempertahankan tanah suci ini adalah terletak pada kita semua umat Islam. Tapi mungkin disebabkan kita jauh, mungkin disebabkan atas keterhadan yang pelbagai dan sebagainya, maka mereka mewakili umat Islam mempertahankan tanah suci tersebut. Jadi sama-samalah kita sentiasa meniatkan dengan niat-niat ribat, dan moga-moga usaha dan juga juhud kita lah untuk memahami isu Palestin ini dinilai sebagai sebahagian daripada usaha jihad kita lah, bersama-sama dengan saudara-saudara kita di sana. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan tentang sebuah tajuk Palestin dalam pertembungan tamadun. Kalau Ustaz Said tadi, dia membentangkan isu Taufan Al-Aqsa pada satu lapis bawah. Dan satu lapis bawah ni adalah memahami realiti yang ada ini berdasarkan kepada analisis geopolitik, analisis peperangan, analisis perebutan kuasa, analisis politik dunia yang ada pada hari ini. Saya akan cuba pergi untuk lebih dalam. Dia bukan nak, bila dah ke bawah tu orang ingatkan, pergi kat Taufan Al-Aqsa balik kan. Kita pergi cuba tengok lebih dalam. Dan kita cuba fahami isu Palestin ini dengan lebih mendasar dan dengan lebih mendapat gambaran yang lebih menyeluruh. Dan sebab apa? Pentingnya kita memahami isu Palestin pada bentuk yang dengan yang lebih dalam akan menyebabkan kita memahami isu Palestin ini dengan lebih luas. Dan realiti yang wujud pada hari ini kita akan fahami dengan lebih luas. Dan dalam masa yang sama juga kita pun boleh melihat apakah solusi dan penyelesaian terhadap isu Palestin ini dengan lebih tepat. Sebab apa? Sebab saya merasakan permasalahan saya rasa sebahagianlah pemimpin pada hari ini yang menyebutkan tentang two-state solution, punca permasalahan dia adalah bagaimana dia memahami isu Palestin ini. Bagaimana dia memahami isu Palestin yang ada pada hari ini. Kalau dia sekadar memahami isu Palestin ini hanyalah perebutan dua pihak untuk mendapatkan satu tanah, maka dia rasakan, daripada dua-dua berebut ni, baiklah kita duduk sama-sama. Datanglah idea two-state solution. Tetapi adakah benar di sebalik kehendak sesuatu pihak tu adalah sekadar nak mendapatkan tanah itu, ataupun di sana ada makna-makna yang
lebih besar lah apa yang sedang berlaku pada hari ini. Jadi persoalan, next slide. Persoalan utama yang saya akan cuba kupas dan lihat pada hari ini ada 3 persoalan besar. Yang pertama, adakah ia sekadar kisah perebutan tanah? Adakah Palestin ini adalah sekadar kisah perebutan tanah? Yang kedua, bila kita sebut tentang isu Palestin ini, kita kebiasaannya hanya diberi gambaran tentang penubuhan Israel pada tahun 1948 ataupun ke belakang sikit lah, bermula daripada 1897 bila mana Theodor Herzl membuat satu Zionist Congress, menghimpunkan semua pemimpin-pemimpin Zionis sedunia dan berbincang untuk menubuhkan sebuah tanah yang dinamakan sebagai Israel, dan akhirnya mereka berjaya buat pada tahun 1948. Jadi adakah persoalannya, adakah usaha mewujudkan Israel ini hanya bermula pada 100 tahun yang lalu, ataupun sebenarnya ianya sebenarnya bersusur jalur ataupun pergi jauh ke belakang daripada apa yang sekadar kita lihat dalam tempoh 100 tahun yang lalu. Dan yang ketiga, adakah ianya sekadar berkait dengan permasalahan Jewish problem? Jewish problem ini adalah suatu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Yahudi pada abad ke-19 yang digambarkan seolah-olah tidak mempunyai tanah. Diorang ni tak ada negara, tak ada tanah dan selalu dibunuh dan dizalimi dekat Eropah. Jadi dibayangkan dengan adanya sebuah tanah, dengan berdirinya sebuah negara Israel ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh satu bangsa. Itulah disebut sebagai Jewish problem. Okey. Ini 3 persoalan yang kita kupas. Okay, next slide. Okey. Satu persoalan dan premis awal yang saya rasa penting untuk kita sama-sama faham dan perbetulkan. Kita tahu peperangan dunia kedua yang berlaku sekitar dalam tempoh 5 ke 6 tahun adalah satu peperangan yang besar dan memberi satu kesan yang besar kepada kemanusiaan. Dan pada waktu tersebut sampailah kepada hari ini. Bilangan manusia yang mati dalam peperangan tersebut adalah seramai 75 juta. 75 juta manusia mati dalam tempoh 5 tahun. Jadi bilangan 75 juta ini, kita bayangkan dia adalah, kalau Malaysia hari ini pun hampir 30 juta, maksudnya 2 kali ganda penduduk Malaysia mati pun masih lagi tak cukup bilangan yang mati sepanjang Perang Dunia Kedua. Jadi persoalan yang timbul, apakah puncanya dan atas dasar apa manusia sanggup berbunuhan? Adakah sekadar perebutan geopolitik semata-mata akhirnya manusia ini sanggup berbunuhan? Ataupun di sana ada punca yang lebih mendasar ataupun ada suatu gambaran yang mendasari cara fikir seorang manusia sehingga dia sanggup berperang dan berbunuhan sehingga membawa kepada satu kefasadan yang tidak terbayangkan. Kalaulah kita bayangkan dengan 75 juta ni memang sangat tepatlah seperti mana dalam Quran bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan nak menciptakan manusia atas muka bumi ini, maka apa jawapan malaikat? Adakah engkau nak menciptakan suatu makhluk yang akan yasfikud dima, yang akan saling berbunuhan, yang akan saling bergaduh? Dan inilah yang kita lihat dalam Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Jadi next slide. Satu perkara penting yang perlu kita faham, setiap tindak tanduk manusia, manusia ini adalah insan yang berfikir, yang mempunyai akal. Jadi setiap tindak tanduk manusia, kita tidak akan dapat lari bahawa mesti dia bermula daripada pemikiran dan juga idea yang ditanam dalam diri dia. Jadi tak terkecuali juga dalam Perang Dunia Kedua, dan kita biasa bahas Perang Dunia Kedua ini tentang kehancuran peperangan tersebut. Tetapi sebenarnya punca peperangan tersebut bermula dengan satu buku sahaja yang berbahaskan tentang idea, yang ditulis oleh Adolf Hitler sendiri. Nama buku tersebut disebut sebagai Mein Kampf. Mein Kampf. Jadi tulisan ini yang dikatakan ditulis oleh Hitler ketika mana di dalam penjara, yang membawa maksud perjuangan aku ataupun my battle. Dia, apa yang ada dalam tulisan ini? Dia mengisahkan tentang hidup dia, apa yang dia lalui dalam harian. Dia melihat suasana negara dia. Dia melihat apa yang Jerman hadapi sepanjang Perang Dunia Pertama, dan satu keadaan yang teruk. Dan dia melihat di sana ada satu bangsa yang mengeksploit
mengeksploitasi terhadap bangsa Jerman sehingga menyebabkan bangsa Jerman itu menjadi satu seolah-olah menjadi hamba kepada kehendak sesuatu bangsa tersebut, iaitulah bangsa Yahudi. Jadi idea dia membawa kepada satu idea, dia menyatakan bahawa bangsa Jerman ataupun Aryan, bangsa Nordik sebagai the original species. Manusia ini, dia nyatakan manusia ini yang ada pelbagai etnik, bangsa yang ada pada hari ini, bangsa yang paling original dan paling asas adalah bangsa Jerman, bangsa Aryan. Jadi kesan dia apa? Kesan dia bangsa Jerman ketika itu merasakan bahawa dialah yang paling berhak menakluki dunia, dan dialah yang sepatutnya menguasai dan memimpin seluruh dunia ini. Jadi kesan daripada pemikiran itu akhirnya membawa kepada satu kefasadan yang besar kepada seluruh dunia. Kesan daripada suatu idea, dan kesan daripada satu idea. Jadi apa dia buat ketika itu? Dia mewajibkan seluruh penduduk Jerman membaca dan juga beriman dengan idea tersebut. Sehinggalah dia membuat satu kebangkitan yang dinamakan sebagai The Third Reich. Dan The Third Reich ni adalah kebangkitan tamadun baru, kebangkitan tamadun baru. And First and Second Reich tu adalah daripada Roman. Dan dicakap sebenarnya satu masa dahulu manusia pernah ada satu ketamadunan yang besar dikuasai oleh Rom. And jadi Hitler yang membawa untuk mengangkat bangsa Jerman ini adalah usaha yang ketiga mewujudkan satu ketamadunan besar yang menguasai dunia ketika itu. Dan kesan dia membawa kepada satu kefasadan yang besar. Jadi premis pertama yang saya nak kita semua faham adalah tindak tanduk, kehancuran, kebaikan sendiri ataupun segala apa yang dibuat oleh manusia, dia akan bermula daripada benih idea. Benih idea. Jika benih tersebut betul, idea tersebut betul, maka tindakan yang akan lahir, implikasi yang akan lahir, apa yang kita terlihat di alam nyata dia akan betul. Tapi kalaulah benih itu bermasalah, cara fikir itu salah, maka ianya akan memberi satu kehancuran, kesan yang besar sehingga kita lihat sepanjang zaman. Itu yang pertama. Premis yang kedua, next slide. Bila saya menyebutkan, kita sebab nak tengok isu Palestin dalam pertembungan tamadun, apa yang saya maksudkan dengan pertembungan tamadun? Secara mudahnya saya ambil daripada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Allah SWT sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dalam ayat ini Allah SWT gambarkan hakikatnya apa yang berlaku pertembungan manusia sepanjang zaman ini sebenarnya ada dua kelompok sahaja. Sama ada kelompok itu awliyaullah ataupun kelompok itu awliya'ut taghut. Jadi apa implikasi kedua kelompok ini? Awliyaullah ini dia akan membawa satu sinar harapan kehidupan yang baik kepada manusia. And yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Adapun satu lagi pihak, awliya'ut taghut, apa yang dia akan buat? Dia akan membawa suatu kehancuran kepada kehidupan manusia. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Menarik dekat sini Allah gunakan minan nuri ila zulumat. Maksudnya apa? Maksudnya asal hidup manusia ini bermula dalam keadaan baik. Dan asal manusia ini hidup dalam keadaan tauhid, dalam keadaan kebaikan, peradaban Islam pada asalnya. Tetapi datangnya ketamadunan taghut, awliya'ut taghut, mereka inilah yang telah merungkai dan mengeluarkan manusia daripada suasana yang baik tersebut. And yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Dan inilah yang sebenarnya berlaku sepanjang zaman. Pertembungan yang berlaku adalah berasaskan daripada idea, dan kesesatan ataupun kehancuran yang berlaku dalam sepanjang kehidupan manusia sebenarnya lahir daripada kesesatan yang diwarisi. Dia bukan datang tiba-tiba nak buat jahat, tapi dia adalah suatu gambaran dan suatu realiti yang dipegang, seolah-olah suatu pemikiran yang dipegang dan akhirnya telah membawa kepada kehancuran manusia. Macam kalau contoh kita sebutkan tadi Adolf Hitler. Dia pegang bahawa Jerman adalah bangsa yang paling mulia
itulah yang dibuat oleh Fir'aun dahulu pun. Itulah yang dibuat oleh Namrud dahulu pun. Sehingga mengiktiraf dirinya sebagai Tuhan. Dan merasakan dia adalah bangsa yang mulia sehingga dia berhak untuk menzalimi mana-mana manusia yang lain. Ataupun diistilahkan sebagai dehumanization. Iaitulah mengeluarkan seseorang ataupun sesuatu bangsa itu daripada manusia. Dan kesan yang akan kita nampak adalah pertembungan ini akan membawa kepada membangun ataupun menzalimi manusia. Sama ada minaz zulumati ila nur ataupun minan nur ila zulumat. Dan pertembungan inilah yang berlaku sepanjang zaman. Jadi next slide. Jadi kita lihat, saya akan melihat itu adalah dua premis awal yang saya letakkan. Yang pertama adalah kita memahami idea ataupun idea itu adalah suatu benih yang akhirnya telah membentuk tindakan manusia sehingga berlakulah segala apa yang kita nampak di dalam sejarah ketamadunan manusia. Dan yang kedua adalah hakikatnya pertembungan tamadun yang berlaku sepanjang zaman itu adalah antara hak dan batil. Bukan sekadar yang menyembah Allah dan mensyirikkan Allah, tetapi implikasi hak dan batil ini adalah satu pihak yang ingin membangunkan manusia, membawa kebahagiaan kepada manusia, dan satu lagi pihak adalah ingin mengeksploitasi, menzalimi manusia yang lain. Jadi kita akan tengok Palestin ini pada dua sudut ini. Jadi saya akan menceritakan yang pertama adalah tamadun Awliya Ut-Taghut. Awliya Ut-Taghut. Okay, next slide. Siapakah Yahudi? Siapakah Yahudi? Ini saya rasa kita semua makruflah kisah nabi-nabi yang diutuskan ke dalam bangsa Yahudi. Secara umumnya ianya bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini ada dua dipanggil lineage ataupun dua susur jalur keturunan. Satu adalah Nabi Ismail, sehinggalah membentuk Jazirah Arab, sehinggalah membentuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lagi satu adalah daripada belah Yahudi ataupun daripada keturunan Nabi apa? Nabi Yaqub. Betul? Betul tak? Keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Nabi Yaqub, daripada Nabi Yaqub apa? Nabi Yaqub, Yusuf, Ayub dan sebagainya. Itu adalah keturunan daripada Israel, sampailah yang diakhiri oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang itu adalah keturunan yang ada pada Nabi Israel. Jadi ni Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan sebagainya. Jadi bila disebut Yahudi ataupun disebut Israel, dia adalah 12 keturunan ataupun 12 orang anak Nabi Yaqub alaihissalam. 12 orang anak Nabi Yaqub ataupun disebut sebagai 12 tribe. Kemudian kita tahulah kisah bagaimana Nabi Yusuf salah seorang daripada anak Nabi Yaqub adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Yusuf telah ditipu ataupun dihelah oleh adik-beradiknya sehingga akhirnya dia dibawa ke Mesir. Kemudian setelah mana di Mesir dia menjadi seorang menteri kewangan. Kemudian bila dia menjadi menteri kewangan, maka dia pun bawa adik-beradik dia duduk dan tinggal di Mesir. Dan itulah bagaimana kisah akhirnya Bani Israel itu boleh berada di Mesir. Dan kalau ikut dalam kitab Taurat ataupun kitab Taurat yang berada di Yahudi yang telah diselewengkan, dia menyebutkan kenapa Allah mengistilahkan Yahudi ini sebagai Bani Israel ataupun anak-anak Israel. Israel ini adalah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi diceritakan, ni memang cerita yang seleweng lah. Dia ceritakan bahawa pada satu hari Nabi Yaqub ini bergusti dengan Tuhan. Wrestling lah kan. Dan Nabi Yaqub tu time tu dia buat satu smackdown pada Tuhan. Dan Tuhan kalah. Tuhan kalah dalam gusti tersebut. Jadi bila dia kalah tu, maka Tuhan pun cakap pada dia, mulai hari ini aku akan gelarkan engkau dengan nama Israel. Dan sebagai satu gelaran bahawa engkau telah berjaya mengalahkan Tuhan. Jadi daripada situ, kenapa Yahudi sampai hari ini pun menggunakan istilah Israel? Sebab Israel ini adalah suatu gelaran yang memberi satu gambaran
kehebatan Yahudi sehingga boleh menewaskan Tuhan. Dia adalah satu simbol kehebatan ataupun keagungan bangsa Yahudi. Itulah keturunan yang telah mengalahkan Tuhan. Itu memang cerita yang mengarut lah, yang dibawa oleh Bani Israel. Okey, kemudian bila mana dalam kisah, next slide, kita tahu bila mana Bani Israel hidup di dalam kerajaan Mesir, di bawah akhirnya datang naik Fir'aun yang jahat, menzalimi Mesir dan seterusnya. Next slide. Okay. Dan Nabi Musa AS kemudian telah menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun. Dan akhirnya mereka, Nabi Musa bawa sampailah kisah terbelah laut, tenggelam Fir'aun dan sebagainya. Kemudian Nabi Musa bawa Bani Israel ini sampai ke pintu Palestin, dan suruh mereka masuk ke dalam Palestin. Tapi apa jawab dia orang? Dia cakap, pergilah izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sebab yang berada di dalam Palestin itu adalah satu kaum yang dikatakan satu kaum yang gagah, disebut sebagai kaum Kanaan. Kaum Kanaan yang berada di sana. Jadi akhirnya Allah SWT telah menghukum Bani Israel. Mereka ini telah disesatkan selama 40 tahun. Disesatkan selama 40 tahun. Selepas itu, selepas 40 tahun, kenapa 40 tahun? Sebab umur satu generasi adalah 40 tahun. Jadi dengan tempoh 40 tahun itu cukup untuk menukar satu generasi. Jadi datang satu generasi baru nak berjuang nak dapatkan tanah Palestin. Jadi ketika itu datanglah Allah utuskan seorang Nabi, iaitulah Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun ni ada yang katakan dia adalah orang yang menemani Nabi Musa AS ketika mana berjumpa dengan Nabi Khidir. Yang kita tahu kisah yang berjumpa dengan Nabi Khidir itu kan, ada seorang sahabat Nabi Musa yang membawa ikan sampai ikan separuh apa terbelah tu kan. Kita tahu kisah tu. Jadi itulah Nabi Yusha' bin Nun. Jadi dalam peperangan tersebut berlakulah peperangan, akhirnya Bani Israel berjaya menewaskan Kanaan. Dan satu kisah famous yang biasa kita dengar adalah bagaimana ketika mana Nabi Yusha' bin Nun dan Bani Israel ingin mendapatkan Palestin, ketika itu peperangan berlaku pada hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat, dan mengikut syariat pada Bani Israel, Sabtu adalah hari yang mulia, hari yang tidak boleh berlaku peperangan. Jadi ketika itu bila mana peperangan itu tengah sengit, maka Yusha' bin Nun pun berdoa kepada Allah supaya memanjangkan hari tersebut, tahan matahari daripada terbenam. Ini kisah yang biasa kita dengar dalam hadis Nabi tu kan. Jadi akhirnya Allah SWT menahan matahari daripada terbenam. Maka ketika itu tempoh hari itu panjang, maka akhirnya Yusha' bin Nun pun berjaya menewaskan Bani Israel, Kanaan, dan akhirnya mendapat masuk ke sana. Kemudian bila Bani Israel telah berada di sana, mereka juga telah melakukan kezaliman dan sebagainya. Akhirnya datang satu bangsa yang lain telah menghalau mereka keluar. Dan akhirnya mereka telah meminta kepada Allah, datangkanlah seorang raja yang akan menyelamatkan ataupun membantu mereka untuk mendapatkan Palestin itu balik. Itulah datang kisah Talut dan Jalut. Kisah Talut dan Jalut. Dan akhirnya berlakulah peperangan, dan akhirnya Talut telah menewaskan Jalut, dan salah seorang tentera daripada tentera Talut adalah Nabi Daud AS. Nabi Daud AS. Jadi Nabi Daud akhirnya bila mana telah berjaya menewaskan, kemudian Nabi Daud telah menjadi raja dan sebagainya, kemudian datanglah Nabi Sulaiman AS. Dan Nabi Sulaiman inilah yang dikatakan sebagai zaman keemasan peradaban Bani Israel. Tapi sebenarnya lebih tepat adalah peradaban bangsa Tauhid. Sebab ketika itu Bani Israel ketika itu dia beriman, dia mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dan apa yang dibina, ini menarik apa yang dibina oleh Nabi Sulaiman yang hari ini biasa disebut sebagai Temple of Solomon, sebenarnya ada atau tidak? Sebenarnya ada, tapi bukan dinamakan sebagai Temple of Solomon. Apa yang Nabi Sulaiman bina adalah Masjidil Aqsa. Apa yang Nabi Sulaiman bina adalah Masjidil Aqsa. Sebab temple ini tempat yang penuh dengan berhala, penuh dengan ritual, penuh dengan budaya-budaya yang salah. Tetapi dalam masjid itu adalah sebenarnya tempat beribadah. Sebabkan ini adalah tanah suci. Dan akhirnya kemudian
selepas daripada Nabi Sulaiman berlakulah perebutan di kalangan Yahudi dan sebagainya, berlaku pergaduhan, akhirnya mereka ini dihukum. Dihukum sebanyak 2 kali. Next slide. Dihalau 2 kali pada zaman oleh Babylon yang pertama, kemudian mereka telah mendapat kembali pada zaman Parsi, masuk kembali ke dalam Baitul Maqdis, bina balik dekat sana, kemudian dibuang sekali lagi oleh Rom ataupun tamadun Rom. Dan akhirnya berlakulah Yahudi ini hidup dalam keadaan diaspora atas 3 sumpah. The 3 oaths. 3 sumpah yang disumpahkan kepada kaum Yahudi. Dan salah satunya mereka tidak akan patah balik pergi ke Palestin melainkan apabila telah turunnya Masaih. Apabila telah turunnya Masaih. Sebab itulah akhirnya sepanjang beribu tahun daripada mereka dihalau oleh Roman 70 Masihi sampailah 1900 lah kita nak kata, sampai datang Theodor Herzl dan sebagainya, Yahudi tidak pernah membuat separang seruan peperangan untuk mendapatkan Baitul Maqdis balik. Dan sebab apa? Sebab mereka merasakan mereka telah disumpah dan telah dihukum, diharamkan Baitul Maqdis kepada mereka sehinggalah datang Masaih. Masaih dia bukan Al-Masih Nabi Isa AS. Masaih dia disebut sebagai the King of Jews, yang Raja Yahudi, yang dikatakan sebagai keturunan Nabi Daud AS, yang akan menyelamatkan, membawa mereka kembali ke sana. Okey, ini habislah kisah dekat Baitul Maqdis. Jadi Yahudi ini dia mempunyai satu sifat yang penipu, tidak menepati janji, pengecut, membangunkan manusia lain dan berbunuh. Dan ini adalah sifat-sifat yang ada pada bangsa Yahudi, menyebabkan ke mana-mana mereka pergi, mereka sering dibenci. Mereka sering dibenci dan tidak disukai. Dan sering dibunuh, dipersalahkan, dan dibenci oleh mana-mana bangsa atau atas sikap mereka. Sama ada pergi ke Rom pun dibunuh, pergi ke Parsi pun dibunuh, pergi ke Babylon pun dibunuh, sebab sikap yang ada pada mereka. Dan next slide. Kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel ni bukan kejahatan yang biasa-biasa. Ini disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab Hidayah Al-Hayarah, yang disebutkan bahawa generasi yang datang selepas daripada Nabi Musa AS, tadi kita sebutkan tadi, selepas Nabi Musa, selepas Nabi Sulaiman, yang jahat ni lah dari kalangan Bani Israel, mereka adalah pembunuh para Nabi. Mereka telah membunuh Nabi Zakaria AS dan puteranya Nabi Yahya. Kedua-duanya ini dibunuh oleh Bani Israel. Bukan setakat itu sahaja, sehingga kan yang disebut dalam ni, dalam waktu sehari mereka membunuh 70 Nabi. Mereka akan membunuh 70 Nabi pada waktu pagi, kemudian pada waktu petangnya mereka akan pergi pasar macam biasa. Macam pagi itu tak buat satu kesalahan pun. Inilah yang sebenarnya kita tak pelik tengok bagaimana bangsa Yahudi pada hari ini boleh rasa tidak ada rasa humanity, tidak ada rasa kemanusiaan langsung. Boleh membunuh puluhan ribu rakyat Palestin pada hari ini. Sebab memang ancestor ataupun nenek moyang dia orang ini pun membunuh 70 Nabi dalam satu hari, tak rasa bersalah pun. Bunuh pagi, petang, pergi pasar macam biasa. Jadi next. Jadi akhirnya bila mana mereka telah menyelewengkan ajaran Nabi yang dibawa, ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi, akhirnya Yahudi ini telah membina 5 rangka asas kepada ajaran Yahudi. Ini yang telah membentuk Yahudi sehinggalah pada hari ini. Yang pertama adalah mereka mengangkat ketuhanan Rabai. Tadi Ustaz Said ada sebutkan tadi bagaimana Rabai ataupun disebut budak tahfiz lah kan. Rabai dan juga dilihat sebagai bangsa mereka ini yang dilihat sebagai pendeta ini tidak perlu pergi perang. Jadi rabai-rabai ini sebab apa mereka menganggap rabai ini sebagai Tuhan. Disebut dalam ayat Quran, Allah SWT sebutkan ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadi ketika mana datang ataupun turunnya ayat ini, maka Yahudi pun pergi jumpa pada Nabi SAW. Ayat ini sebut mereka ini Yahudi telah mengambil rabai-rabai sebagai Tuhan mereka selain Allah. Jadi Yahudi ini jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, kau pernah tengok tak kami ni sembah rabai?" Maka Nabi pun jawab, "Engkau memang tidak sembah rabai, tetapi
Rabai telah menghalalkan apa yang haram dan telah mengharamkan apa yang halal. Jadi telah menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Siapa? Tuhan lah. Tuhan lah. Jadi apa yang Nabi SAW sebutkan tentang bangsa Yahudi ini. Itu yang pertama, ketuhanan Rabai. Yang kedua adalah Promised Land, tanah yang dijanjikan. Inilah Palestin. Mereka membayangkan tanah, sebab disebutkan dalam Taurat bahawa tanah ini telah dijanjikan kepada keturunan Ibrahim. Dan kepada keturunan Ibrahim. Yang ketiga adalah Ghaib. Ghaib ini mereka melihat manusia lain selain Yahudi ataupun disediakan sebagai non-Jewish sebagai animal, sebagai binatang. Bahkan dalam Talmud lebih teruk dia menyebutkan sebagai keldai. Keldai ini maksudnya boleh dibunuh sesuka hati, boleh diambil hartanya sesuka hati, boleh diperakukan apa sahaja, boleh dizalimi dan sebagainya tanpa mereka merasakan ianya bercanggahan dengan akidah mereka. Dan akidah mereka menjadikan mereka boleh bersifat zalim kepada manusia lain. Dan yang keempat adalah Son of God. Dan mereka merasakan mereka ini adalah anak Tuhan. Dan yang kelima adalah melihat Tuhan itu lemah dan jahat. Dan sebab apa? Sebab bila mana mereka melihat Tuhan mereka telah menghukum mereka sehingga mereka tidak dapat kembali ke Palestin, maka dianggap Tuhan ini jahat. Dan Tuhan ini bersifat kejam. Tuhan ini bersifat dendam. Dan akhirnya kehendak mereka untuk membina balik tamadun Yahudi yang hebat ini bukan atas dasar nak memakmurkan manusia, tak. Tapi dia sebenarnya adalah suatu hasil daripada dendam mereka terhadap Tuhan. Dan dendam mereka terhadap Tuhan. Okay. Next. Itu yang pertama. Tadi kita telah telusuri, kita tengok daripada zaman Nabi. Dan kemudian berlakulah penyelewengan, kemudian berlakulah Yahudi ini dibenci dan dihukum sehinggalah berlakulah beberapa ataupun pemikiran-pemikiran utama yang mendasari bangsa Yahudi. Jadi persoalan yang kedua, adakah Zionis hanyalah wujud bermula daripada Theodor Herzl? Ini persoalan yang kedua, ataupun bermula lebih kurang 100 tahun yang lalu. Dan sebenarnya tidak. Dan satu perkara yang perlu kita faham, penyelewengan yang dilakukan oleh Yahudi ini berlaku berkali-kali. Diorang ni bukan sekali sahaja selewengkan, bukan selama ni agama Yahudi yang betul, tiba-tiba datang Zionis, rosakkan agama Yahudi ataupun Judaism. Tetapi sebenarnya Judaism itu sendiri dibentuk dengan evolusi ataupun perubahan dan transformasi-transformasi agama yang berlaku berkali-kali. Dan dia selewengkan wahyu berkali-kali. Sekejap masukkan tentang ini, sekejap masukkan tentang fahaman ini, dan sekejap menulis tentang, disebutkan kitab Talmud. Kitab Talmud. Talmud ini dia bukan kitab wahyu yang diturunkan pada Nabi. Talmud ini disebutkan sebagai lisan ataupun kata-kata daripada Rabai. Dan kata-kata Rabai ini mereka kumpul dan susunkan, maka mereka kata ini adalah kitab suci Yahudi. Dan bahkan Talmud ini dilihat sebagai rujukan lebih lagi daripada Taurat. Lebih lagi daripada Taurat. Dan kalau kita tengok sepanjang sejarah, inilah yang berlaku. Dan sebenarnya kalau kita tengok antara contohnya dari kisah ketika mana Nabi Musa AS selepas melintas daripada Laut Mati, apa perkara pertama yang mereka minta kepada Nabi Musa? Adalah ij'al lana alihan kama lahum alihah. Dan buatkan kepada kami satu berhala Tuhan yang kita boleh nampak ni, seperti mana orang lain tu ada Tuhan dia. Ataupun dia nampak apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian bila mana Nabi Musa naik mendapatkan wahyu, mereka pun sibuk membina Tuhan sendiri, iaitulah Tuhan daripada lembu. Dan Samiri membina satu binaan lembu, dan akhirnya lembu tu keluarkan bunyi, maka dia kata, inilah Tuhan, Yahudi kena sembah. Ini kedua. Kemudian ketiga, mereka mengamalkan sihir. Disebut sebagai dalam Quran, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dalam tafsir sebutkan, pada asalnya ilmu sihir ini diajarkan kepada Nabi Sulaiman ataupun disampaikan kepada Nabi Sulaiman nak menunjukkan ini ilmu-ilmu yang salah. Ini ilmu-ilmu yang menyeleweng. Jadi dalam Ibn Katsir ceritakan bagaimana Nabi Sulaiman menyimpan tulisan yang menyatakan ilmu-ilmu sihir yang salah ini di bawah kerusi kerajaan dia.
Jadi bila mana Nabi Sulaiman wafat, diorang Yahudi ini sibuk cari dan keluarkan inilah ilmu-ilmu sihir. Dan sihir ini adalah diambil daripada Babylon. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Babylon captivity. Maksudnya ketika mana mereka ditawan oleh Babylon, oleh seorang raja yang disebut sebagai Bukhtanasar, ditawan dan dibawa ke sana, mereka telah mengambil mitos-mitos Babylon ini, kemudian terap dan membentuk idea dan juga akidah Yahudi. Akidah Yahudi. Dan yang keempat, Talmud, macam saya sebutkan tadi. Yang keenam, ketika mana mereka berada di bawah jajahan Roman pun, mereka ambil cara dan falsafah Roman itu dan dibawa masuk ke dalam Yahudi, disebut sebagai Hellenistic Judaism. Dan yang akhir sekali, satu ajaran yang mempunyai satu peranan yang besar sehingga membentuk Yahudi pada hari ini adalah Kabbalah. Kabbalah ataupun disebut sebagai Judaism, Judaism mysticism, dalam Yahudi yang menerapkan ajaran-ajaran misteri di dalamnya. Okay, next. Ini secara kalau sekali lalulah, kalau kita lihat bagaimana berlaku perkembangan evolusi idea sehinggalah tertubuhnya negara haram Israel. Dia bukan bermula daripada 1897, tetapi dia bermula sejak 800 tahun yang lalu, dengan wujudnya satu pemikiran ataupun satu idea yang saya sebutkan tadi. Dia mesti bermula dengan menanam satu benih idea, dan benih idea itu lahir daripada ajaran Kabbalah. Ajaran Kabbalah. Okay, next. Tengok sikit. Ajaran Kabbalah ini adalah suatu ajaran yang bermula pada abad ke-13. Abad ke-13 dan wujud di Andalus, di tanah umat Islam ni, dekat Andalus. Dan ianya adalah suatu ajaran yang menyerapkan ajaran mistik yang disebut sebagai, kita boleh sebut sebagai Mithraism ataupun satanik. Memasukkan bentuk-bentuk ritual-ritual sesat, memasukkan cara fikir yang tentang manusia itu sebagai Tuhan dan sebagainya ke dalam Yahudi dan ke dalam Judaism. Disebut sebagai Sephiros ataupun kitab bagi Kabbalah ini disebut sebagai kitab Zohar. Satu kitab yang apa ajaran Kabbalah ini? Kabbalah ini mula membawa ritual-ritual yang pelik. Itu satu. Yang kedua, mereka menganggap perjalanan Yahudi ini adalah satu perjalanan untuk menyampaikan diri mereka mencapai kepada Tuhan. Dan Yahudi ini boleh sampai kepada satu peringkat yang sempurna, mereka boleh menjadi Tuhan. Dan mereka boleh menjadi Tuhan, ataupun disebut sebagai apoteosis. Dan apoteosis ni apa? Apoteosis ni manusia daripada biasa boleh naik level jadi Tuhan. Itu yang dipegang di dalam ajaran Kabbalah, yang membawa kepada ajaran mistik kembali untuk melakukan perjalanan spiritual Yahudi ke Palestin. Dan antara ajaran yang ada di dalam Kabbalah ini, mereka menganggap bangsa Yahudi tak perlu mendengar 3 sumpah itu tadi yang kita sebutkan tadi, bahawa mereka bersumpah mereka tidak akan kembali ke Palestin sehinggalah datangnya dipanggil apa, Al-Masih ataupun penyelamat, penyelamat kepada mereka. Tapi mereka berpegang Yahudi perlu bermula dan kembali ke Palestin, bermula daripada sekarang, ataupun sebagai spiritual journey, pergi ke sana. Diistilahkan sebagai aliyah, iaitulah perjalanan kena duduk dekat Palestin, kembali mendapatkan tanah di sana. Dan idea inilah yang membawa kepada lahirnya satu pemikiran disebut sebagai religious Zionism. Religious Zionism. Zionism ini dia bukan bermula dengan pergerakan politik, tetapi Zionism ini bermula daripada benih memahami agama dan juga akidah yang lahir daripada Kabbalah. Lahir daripada Kabbalah. Kesan dia apa? Next. Kesan daripada Kabbalah ini, maka wujudlah satu gerakan yang disebut sebagai Proto-Zion. Proto-Zion ini maksud dia apa? Maksud dia pre-Zion. Sebelum wujud Zionis, ini adalah gerakan awal yang dibawa oleh Proto-Zion. Dia membawa hakikat kepada idea Promised Land macam saya sebutkan tadi, dan membawa kepada revolusi kembali Yahudi, menggabungkan Yahudi dengan ajaran mistik dan perlunya Yahudi untuk kembali tanah di sana.